Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu pada sesi yang keempat hari ini di dalam pembacaan hadis kitab Sunan Tirmizi dan Jami' Tirmizi. Kita baca satu sesi lebih kurang 30 ke 40 minit dan kemudian kita rehat sebab para pelajar pun baru hari pertama masuk belajar setelah bercuti raya dan kita pun masih lagi dalam semangat raya dan sebagainya. Lalu kita nak sambung daripada bab berkenaan tentang kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran. Apakah kelebihan Al-Quran? Riwayat yang dibawakan ini adalah riwayat yang dinukilkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Apabila ada seorang tabi'in mengadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali yang manusia sibuk pada waktu itu bercakap dengan perkara yang sia-sia, maka Sayyidina Ali menyebut bahawa apabila berlakunya fitnah, maka tidak ada yang boleh selamat kecuali orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quran. Riwayat 2917. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Husain bin Ali al-Ju'fi qala hadatsana Hamzah Az-Zayyad an Abil Mukhtar At-Ta'i an ibni Akhil Harith Al-A'war an Al-Harith Al-A'war. Daripada tabi'in yang bernama Al-Harith Al-A'war, beliau berkata, marartu fil masjid, aku telah melewati masjid. Maka dalam masjid, dan ini kita nampak kebiasaannya zaman kita pun kadang-kala berlaku dalam masjid. Maka apa yang berlaku, fa'idzan nas, maka pada waktu itu orang ramai di dalam masjid, yahudun, sedang sibuk, fil ahadith, bercakap dengan perkara yang batil dan sia-sia. Lihat kepada Sinhara pada baris yang kedua, kata para ulama, wa aktsaru ma warada fil Quran warada fi ma yazummu syuru'u fihi. Perkataan al-haud apabila digunakan, kebanyakan dia bermaksud menyibukkan diri dengan perkara yang tercela untuk dimulakan. Percakapan yang batil, percakapan yang sia-sia dan sebagainya. Lalu perkataan al-haudu bila disebut, maka ianya menggambarkan perkara yang fima yuzam, perkara yang dicela untuk dilakukan. Maka sebab itu digunakan perkataan yahudun di sini. Maka Harith Al-A'war telah masuk bertemu dengan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita tahu Ali bin Abi Talib adalah sahabat yang pertama yang memindahkan ibu kota pemerintahan Islam daripada Madinah ke bumi Kufah. Beliau menjadikan Kufah sebagai ibu kota pemerintahan dia. Maka aku berkata, wahai Amirul Mukminin, ala tara, adakah kamu tidak melihat orang ramai? Ala tara, adakah kamu tidak melihat orang ramai? Qad khadu, sedang menyibukkan diri, fil ahadis, dalam percakapan-percakapan yang sia-sia dan batil. Qala, maka kata Sayyidina Ali, awaqad fa'aluha, adakah mereka melakukan itu? Maka kata Harith Al-A'war, ya betul wahai Amirul Mukminin. Maka kata Sayyidina Ali, adapun aku sesungguhnya telah mendengar Nabi SAW bersabda, ala, ketahuilah, innaha, sesungguhnya, satakunu fitnah, kelak akan datang fitnah-fitnah yang besar. Fitnatun memberi maksud fitnah-fitnah yang besar. Kelak akan datang fitnah-fitnah yang besar. Maka kata Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi, mal makhraju minha ya Rasulullah? Apakah jalan keluar bila berlakunya fitnah wahai utusan Allah? Maka sabda Nabi, kitabullah,
berpeganglah kamu kepada kitab Allah, fihi, pada kitab Allah, naba'u ma qablakum, terdapatnya berita orang-orang sebelum kamu, wa khabaru, dan terdapatnya perkhabaran, ma ba'dakum, apa yang bakal berlaku setelah kamu, wa hukmu, dalam Al-Quran terdapatnya perintah dan larangan yang boleh digunakan di antara kamu. Wa hukmu bermaksud perintah dan larangan. Sebab itu lihat kepada Sahara, ai fi hayatikum wa matikum minal halali wal haram. Maka dalam Al-Quran dah ada dah perintah, dah ada dah larangan, dah ada dah kisah orang yang terdahulu, siapa yang berjaya, siapa yang binasa, dah ada dah gambaran isyarat apa yang bakal berlaku. Sabda Nabi, wahwa, dan Al-Quran itu adalah al-faslu, pemisah di antara hak dan batil. Laisa bil hazal, Al-Quran bukanlah untuk senda gurau. Lalu kita tak boleh jadikan Al-Quran sebagai bahan jenaka, bahan lawak tertawa. Tak boleh. Al-Quran sabda Nabi, laisa bil hazal, bukanlah untuk senda gurau. Man tarakahu, baginda Nabi memberi amaran, barang siapa meninggalkan Al-Quran, min jabbar, semata-mata kerana kesombongan. Dan kata para ulama, orang yang berpaling daripada Al-Quran tak lain tak bukan kerana dia sombong. Dia boleh bagi apa pun alasan, tapi orang yang berpaling daripada Al-Quran adalah kerana dia jabbar, dia sombong. Maka sabda Nabi, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran min jabbar, disebab
Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Lalu tadi tak ada suara kat FB. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Lalu tadi kita dah baca sebanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita dah baca satu tajuk berkenaan tentang kelebihan Al-Quran. Panggil Aliyah jap. Panggil Aliyah. Cepat sikit. Okey. Lalu kita dah baca tadi berkenaan tentang kelebihan Al-Quran. Hadis tersebut berkenaan tentang mempelajari dan mengajar Al-Quran, ta'lim, belajar berkenaan tentang mempelajari Al-Quran. Maka apakah kelebihan mempelajari Al-Quran? Minta maaf saya tak perasan tidak ada suara. Berkenaan tentang kelebihan mempelajari Al-Quran. Riwayat 2918. Alia, yang ni nak kena cas. Tu on boleh tak? Tak boleh. Ni je. Riwayat yang ke-2918 berkenaan tentang kelebihan mempelajari Al-Quran. Saya tak perasan tadi ada yang komen, dia orang komen tak ada suara. Di TikTok okey. Di FB tadi dia punya bateri habis. Okey. Apakah kelebihan mempelajari Al-Quran? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Riwayat 2918. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud qala anba'ana Syu'bah qala akhbarani Alqamah bin Marsad qala sami'tu Sa'd bin Ubaid yuhaddits an Abi Abdurrahman an Uthman bin Affan, daripada sahabat Nabi, menantu Nabi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Dalam hadis ini datang dengan perkataan wa dan, bererti yang terbaik sebenarnya adalah orang yang apabila dia telah belajar, dia berkongsi ilmu dan mengajar Al-Quran. Itulah sebaik-baik manusia. Maka beruntung para ilmuwan, ataupun zaman kita bukan sekadar ilmuwan, banyak masyarakat kita yang dah sibuk dengan Al-Quran, mengajar Al-Quran, berkongsi tentang Al-Quran, sama ada daripada sudut tajwid, daripada sudut tafsir, daripada sudut tadabbur. Itu adalah satu pendekatan yang sangat baik. Namun dalam masa yang sama, janganlah kita merendah-rendahkan orang yang masih lagi belum tahu, kerana kita pun berada dalam situasi dan keadaan yang sama sebelum daripada itu. Maka itu adalah satu perkara yang baik, kerana orang yang paling baik, sabda Nabi, adalah orang yang belajar, dan apabila dia dah belajar, dia mengajar Al-Quran. Berkata Abu Abdurrahman, fadzakal ladzi, maka sebab itulah yang menjadikan aku duduk di tempatku ini. Maka pada waktu itu beliau terus menerus mengajar Al-Quran, kerana disebabkan hadis Nabi SAW ini. Kata anak murid Uthman bin Affan, tabi'in yang bernama Abu Abdurrahman, wa'allama al-Qur'ana fi zamani Uthman, dan beliau terus menerus mengajar Al-Quran sepanjang zaman Uthman bin Affan, hatta balaghal Hajjaj, sehinggalah tibanya tempoh pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, yang mana lama, berpuluh tahun, daripada zaman Uthman nak sampai kepada zaman Hajjaj. Pada waktu itu tempohnya puluh tahun. Uthman bin Affan syahid, Uthman bin Affan mula menjadi khalifah lebih kurang pada 12 tahun, Nabi wafat tahun 11, lebih kurang daripada tahun 22 Hijrah, lebih kurang 22 ataupun 23 Hijrah. Hajjaj hanya datang kemudian, ketika mana beliau telah berjaya membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, lebih kurang tahun 60. Bererti lebih kurang 40 tahun beliau mengajar Al-Quran. Maka bila ditanya kenapa beliau mengajar Al-Quran sampai berpuluh tahun, maka apa kata Abu Abdurrahman? Kerana hadis tersebut, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka jangan kita pandang rendah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Itu adalah satu khidmat agama yang sangat-sangat besar.
riwayat 2919. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Bishr bin Sari qala hadatsana Sufyan an Alqamah ibn Marsad an Abi Abdurrahman an Uthman, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, au afdalukum, ataupun yang paling utama di antara kamu, man ta'allama al-Quran, adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih kata Imam Tirmizi, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi dan lebih daripada seorang perawi, daripada Sufyan Ats-Tsauri, daripada Alqamah bin Marsad, daripada Abu Abdurrahman, daripada Uthman bin Affan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sufyan Ats-Tsauri la yadhkuru, tidak menyebutkan dalam hadisnya daripada Sa'ad bin Ubaidah. Dan sungguh telah meriwayatkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan hadis yang sama daripada Sufyan dan Syu'bah, daripada Alqamah bin Marsad, dan adanya penambahan perawi bernama Sa'ad bin Ubaidah, daripada Abu Abdurrahman, daripada Uthman, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah sanad dia? Maka kata Imam Tirmizi, Sa'ad yang ada penambahan perawi Sa'ad bin Ubaidah berbunyi, wa bi ilaihi qala hadatsana bidzalika Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan wa Syu'bah qala Muhammad bin Bashar wa hakadha dzakarahu Yahya bin Sa'id an Sufyan wa Syu'bah ghaira marrah an Alqamah bin Marsad an Sa'ad bin Ubaidah. Gariskan perawi itu yang menjadi pembeza. Ada sebahagian riwayat menyebut nama perawi Sa'ad bin Ubaidah, dan ada riwayat yang tidak menyebut nama perawi Sa'ad bin Ubaidah. Daripada Abu Abdurrahman, daripada Uthman, daripada Nabi SAW. Maka berkata Muhammad bin Bashar, anak murid Sufyan la yadhkuruna fihi, tidak menyebutkan dalam periwayatan mereka daripada Sufyan, daripada Sa'ad bin Ubaidah. Maka mana satu lebih sahih? Ada nama perawi Sa'ad bin Ubaidah ataupun tak ada? Maka kata Muhammad bin Bashar, guru Imam Tirmizi, wa huwa asah, riwayat yang tidak ada menyebut Sa'ad bin Ubaidah, riwayat itu adalah lebih sahih daripada riwayat yang menyebutnya. Qala Abu Isa, maka Imam Tirmizi mula menerangkan macam mana boleh ada penambahan seorang perawi dalam sanad hadis. Siapa yang tambah? Maka berkata Imam Tirmizi, wa qad zada Syu'batu fi isnadi hadzal hadis, dan yang telah menambahkan perawi dalam sanadnya iaitu Sa'ad bin Ubaidah adalah Syu'bah yang tambah. Anak murid Sufyan bin Uyainah, pada waktu itu mereka tidak ada menyebut nama perawi Sa'ad bin Ubaidah. Lalu kadang-kala kita nampak penambahan perawi nampak macam bagus, tapi kadang-kala penambahan itu tidak bagus. Ianya adalah kesilapan mungkin, ataupun pada waktu itu sesuatu. Maka berkata wa ka'anna, maka seolah-olah hadis Sufyan adalah lebih sahih, kata Imam Tirmizi. Telah berkata Ali bin Abdullah, telah berkata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ma ahadun, tidak ada seorang pun yang menyamai di sisiku berbanding Syu'bah. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Syu'bah ini riwayat dia dahsyat, tidak ada orang yang menyamainya. Namun kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wa idza khalafahu Sufyan, dan kalaulah riwayat Syu'bah berbeza daripada riwayat Sufyan Ats-Tsauri, akhaztu biqauli Sufyan, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, aku akan mengambil riwayat Sufyan, sebab riwayat Sufyan lebih sahih, lebih kuat, lebih teliti, lebih baik daripada riwayat Syu'bah. Lalu Syu'bah tu dah dahsyat dah. Namun kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Sufyan Ats-Tsauri riwayatnya lebih diambil jika ada percanggahan dengan riwayat Syu'bah. Maka ini adalah pandangan Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang dipegang oleh Imam Tirmizi. Sami'tu Aba Ammar yadhkur an Waqi' qala Syu'bah, Syu'bah sendiri pernah berkata, Sufyan Ats-Tsauri ahfazu minni, adalah lebih bagus hafazannya berbandingku. Maka sebab itu bila bercanggah riwayat di antara riwayat Syu'bah yang ada penambahan perawi Sa'ad bin Ubaidah dan riwayat Sufyan yang tak ada, maka Imam Tirmizi dan para ulama memilih riwayat Sufyan sebagai riwayat yang lebih sahih.
Wa ma haddatsani Sufyan, dan tidak ada seorang pun, dan apa jua yang diriwayatkan kepadaku, kata Syu'bah, oleh Sufyan daripada seorang pun dengan sesuatu. Dan bila aku tanya kembali riwayat yang sama selepas beberapa ketika, illa wajadtuhu kama haddatsani, aku mendapati riwayatnya adalah sama. Dahsyatnya Sufyan Ats-Tsauri. Contohnya ditanya tentang satu perkara, dia bagi jawapan. Tanya balik selepas beberapa tahun, dia punya jawapan tetap sama, tak berbeza walaupun satu baris. Kita lain, kita kadang-kala apa yang kita cakap semalam dengan anak kita pun dah lupa. Kadang-kala anak tu terpaksa rekod tunjukkan, mak dah janji, ayah dah janji. Itu kita cepatnya lupa. Sufyan Ats-Tsauri, kata Syu'bah, walaupun selepas beberapa ketika, riwayatnya tidak pernah berubah. Apa yang beliau cakap tidak pernah berubah. Dan di dalam bab ini, kata Imam Tirmizi, ada juga riwayat yang lain lebih kurang sama daripada Ali dan juga Sa'ad radhiyallahu anhu. Riwayat 2920. Wa bi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abdul Wahid bin Ziyad an Abdurrahman bin Sa'ad an Nu'man bin Sa'ad an Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka riwayat khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, Imam Tirmizi nukilkan daripada dua sahabat, daripada Uthman bin Affan dan juga daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Hadis ini, kata Imam Tirmizi, kami tidak mengetahuinya daripada hadis Sayyidina Ali daripada Nabi, kecuali daripada periwayatan Abdurrahman bin Ishaq. Bab yang keseterusnya berkenaan tentang barang siapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, untuknya ada pahala. Walaupun satu huruf. Bismi, 3 huruf, dah dapat 3 pahala. Ar-Rahman, pada waktu itu alif lam ra, ha, mim alif nun, ada 6-7 huruf, maka dah dapat 70 pahala. Maka bab ini menerangkan setiap satu huruf mempunyai pahala. Bukan satu ayat, bukan satu muka surat. Setiap satu huruf bila dibaca daripada Al-Quran ada pahala. Maka jangan pernah kita berhenti membaca, mempelajari, menghayati, mengamalkan Al-Quran. Riwayat 2921. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Bakr al-Hanafi qala hadatsana Dhahhak bin Utsman an Ayyub bin Musa qala sami'tu Muhammad bin Ka'b al-Qurazi yaqul sami'tu Abdullah bin Mas'ud. Ka'b al-Qurazi, kita akan baca tentang beliau kejap lagi. Maka daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a, barang siapa membaca harfan, satu huruf. Lalu Nabi bersabda, man qara'a, barang siapa yang baca, maka baca satu huruf pun ada pahala. Sebab itu sangat salah orang yang pada waktu itu kata, apa faedah baca Quran tak faham? Sangat salah. Siapa dia pada waktu itu nak mempertikaikan sabdaan Nabi, orang baca satu huruf Al-Quran pun ada pahala. Ya, memang kita dituntut untuk memahami, mengamalkan. Tapi orang yang baca walaupun tak faham, pada waktu itu dia tetap mendapat pahala, tetap ada pahala. Sebab itu sabda Nabi, man qara'a, barang siapa yang membaca. Kadang-kala ada zaman kita, sebahagian orang dia tak lebih dahsyat daripada sabdaan Nabi, mula mempertikaikan. Apa faedah baca Al-Quran tak faham? Apa faedah? Nabi sendiri sebut ada faedah. Setiap satu huruf pada waktu itu ada pahala dan ganjaran dia. Bukan satu ayat, satu baris, setiap satu huruf. Maka sabda Nabi, man qara'a, barang siapa membaca harfan, satu huruf daripada kitab Allah, maka untuknya adalah pahala. Wal hasanah, dan pahalanya bi asyri amsalihah, digandakan 10 kali ganda. La aqulu, sabda Nabi, aku tidak berkata alif lam mim itu dikira satu. Sebaliknya, alif itu satu, mim lam itu satu, dan mim itu satu. Maka bila kita baca alif lam mim, maka pada waktu itu dah mendapat 30 pahala. Dah mendapat 30 pahala.
Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Daripada sudut ini, kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Qutaibah bin Sa'id berkata, telah sampai kepadaku bahawa sesungguhnya perawi yang bernama Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, beliau telah lahir sewaktu Nabi masih hidup. Maka ada yang menyebutnya sebagai sahabat, Ka'ab Al-Qurazi. Ada yang menyebutnya sebagai tabi'in, bukan sahabat. Dan diriwayatkan hadis ini daripada sudut yang berbeza daripada Abdullah bin Mas'ud. Telah meriwayatkannya Abul Ahwas daripada Abdullah bin Mas'ud, dan telah meriwayatkan secara marfu' sebahagian mereka, dan ada juga sebahagian meriwayatkan secara mauquf daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi dikenali dengan kunyah dengan panggilan Abu Hamzah. Lalu ada yang menyebutnya sebagai sahabat, ada yang menyebutnya sebagai tabi'in. Riwayat 2922. Wa bi ilahi qala hadatsana Nasr ibn Anil Jahdami qala hadatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith qala hadatsana Syu'bah an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yaji'u sahibul Quran, akan datang pada hari kiamat pembaca Al-Quran. Sahib, pembaca, orang yang mengamalkan Al-Quran, akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, maka Al-Quran, fayaqul ini kembali kepada Al-Quran. Terima kasih banyak-banyak dua dunia. Maka Al-Quran pada waktu itu akan berkata kepada Allah, mempertahankan orang yang membaca dia, mempertahankan orang yang mengamalkan dia di dunia. Maka Al-Quran berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hallihi, pakaikanlah pakaian kepada orang ini. Fayulbasu tajal karamah, maka Allah akan pakaikan orang tersebut dengan mahkota kemuliaan. Allah bagi dia mahkota, kerana dia membaca kalamullah di dunia, mengamalkan kalamullah di dunia. Al-Quran berkata lagi, Ya Rabbi zidhu, wahai Tuhanku, tambah lagi kemuliaan untuk dia. Fayulbasu hullatul karamah, maka Allah akan pakaikan pakaian kemuliaan kepada pembaca Al-Quran. Diberi mahkota, diberi set pakaian kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, Ya Rabb, wahai Tuhanku, irda anhu, redalah engkau dengan orang ini. Fayarda anhu, maka Allah akan reda dengan orang ini. Fayuqal, kemudian akan dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di dunia, yang sentiasa bersama dengan Al-Quran, Iqra, bacalah, warqa, dan mendakilah ke tingkatan yang lebih tinggi, wa yuzadu, dan akan ditambahkan pahala, bi kulli ayah, dengan setiap ayat yang dibaca. Lalu dia akan diperintahkan untuk baca pada hari kiamat. Lalu kalaulah diingat hafalan dia, maka dia boleh baca. Tapi kalaulah dia lupa, maka dialah yang rugi. Sebab akan diberikan ganjaran bagi setiap bacaannya pada hari kiamat, selain daripada mahkota kemuliaan dan set pakaian kemuliaan. Inilah kelebihan orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Asim bin Bahdalah an Abi Salih an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah dengan sanad yang lain, riwayat yang lebih kurang sama, namun sanad ini ianya diriwayatkan secara tidak marfu'. Maksudnya tidak sampai kepada Nabi, berhenti sampai kepada Abu Hurairah sahaja. Kata Imam Tirmizi, riwayat yang mauquf ini lebih sahih di sisi kami berbanding dengan riwayat yang kita baca sebelum ini. Bab yang seterusnya berkenaan tentang Allah sangat-sangat memberi perhatian apabila seseorang itu berada dalam solat dia. Maka sebab itu kita digalakkan untuk bersungguh-sungguh dengan sepenuh khusyuk ketika mana dalam solat. Dan dalam hadis ini juga Allah menyebut, Nabi SAW menyebut bahawa tidak ada sesuatu yang lebih mendekatkan kita kepada Allah lebih daripada sesuatu yang datang daripada Allah, itulah Al-Quran. Maka kalaulah kita nak dekatkan diri dengan Allah, tidak ada yang lebih afdal, lebih baik berbanding melalui Al-Quran, dengan kita membaca, menghayati dan mengamalkan isi kandungannya.
Riwayat 2923. Wa bi ilahi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Abu Nadhr qala hadatsana Bakr bin Khunais an Laits bin Abi Sulaim an Zaid bin Artah an Abi Umamah, daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adzina, tidaklah Allah memberi perhatian li'abdin, kepada mana-mana hamba, fi syai'in, pada sesuatu, afdala, yang lebih utama dan lebih baik daripada 2 rakaat yang hamba tersebut tunaikan. Allah akan beri perhatian dengan sepenuh perhatian kepada seorang hamba yang menunaikan solat. Tapi malang kadang-kala dalam solat kita yang lalai, kadang-kala dalam solat kita sendiri yang hilang khusyuk dan sebagainya. Kemudian sabda Nabi, wa innal bir, dan sesungguhnya kebaikan, la yazurru, dilimpahkan. Yansur maksudnya yazur, lihat kepada sinhara, bermaksud yansur wa yufari, dilimpahkan. Dan sesungguhnya kebaikan dilimpahkan ke atas kepala seorang hamba selagi mana di dalam solat. Maksudnya selagi mana seorang tu dalam solat, hanya kebaikan dan kebaikan yang dia dapat, rahmat dan rahmat yang dia dapat. Kemudian sabda Nabi, wa ma taqarrabal ibad, dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang datang daripada Allah. Maksudnya apa? Tidak ada yang boleh menjadikan kita lebih dekat kepada Allah lebih daripada Al-Quran. Maka jangan kita menjauhkan diri daripada Al-Quran. Walaupun sekadar baca, tak faham, ataupun kita cuba menghayati sehari sedikit, kita cuba mengamalkan 1-2 pengajaran daripada Al-Quran, tidak ada sesuatu yang lebih baik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada Al-Quran. Dan tidak ada keadaan yang kita lebih menarik perhatian Allah lebih daripada solat. Sebab itu Nabi menggabungkan kedua-duanya. Nabi solat membaca Al-Quran dengan bacaan yang panjang. Panggil Kak Safi ya. Seterusnya berkata Abu Nadhr, yang dimaksudkan dengan itu adalah Al-Quran. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Dan Bakar bin Khunais telah dibicarakan berkenaannya oleh Abdullah bin Mubarak, wa tarakahu fi akhir amrih, dan Abdullah bin Mubarak meninggalkan mengambil riwayat daripadanya. 2924 berkenaan tentang orang yang tidak membaca Al-Quran, seolah-olah hati dia usang. Hati dia usang. Dan hati yang usang hanya akan didiami oleh syaitan dan benda yang tak elok. Dan Nabi beri perumpamaan seperti rumah yang usang. Kita tengok kalau rumah usang, macam-macam benda tak elok datang. Binatang yang berbisa, ataupun pada waktu itu orang yang nak buat maksiat dan dosa, rumah usang. Pada waktu itu ianya menjadi menakutkan. Maka samalah juga Al-Quran, kalaulah tidak ada dalam hati seseorang, siap-siap pukul 12 lebih nanti lagi 15 minit. Riwayat 2924. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Jarir an Qabus ibni Abi Dhabyan an Abi an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang dalam hatinya tidak ada sesuatu pun daripada Al-Quran, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un Al-Quran, orang yang dalam hatinya tak ada sedikit pun daripada Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang usang, rumah yang kosong. Maka semua benda yang tak elok akan datang kepada orang tersebut. Maka sibukkanlah diri kita dengan Al-Quran. Riwayat 2925. Riwayat ni lebih kurang sama dengan riwayat 2922. Lebih kurang sama. Wabi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Daud al-Hafari wa Abu Nu'aim an Sufyan an Asim bin Abi Najud an Zir an Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhum, daripada Nabi SAW baginda bersabda, yuqalu, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, orang yang sentiasa dengan Al-Quran di dunia, maka akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat, Iqra, terus meneruslah membaca Al-Quran, warqa, terus meneruslah mendaki ke tempat yang lebih tinggi, darjat dan kedudukan yang lebih tinggi, warattil, dan bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana kamu telah membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Tartil bermaksud dengan bacaan yang jelas dan tajwid.
fa inna, maka sesungguhnya, manzilataka, kedudukan kamu adalah pada ayat yang terakhir yang kamu baca. Maka lagi banyak yang kita tahu tentang Al-Quran, lagi tinggi martabat dan kedudukan kita. Sehingga kalaulah seseorang itu dia hafal dan ingat keseluruhan Al-Quran, maka martabat dan kedudukannya adalah paling tinggi. Maka rugi orang yang mana dilupakan Al-Quran walaupun setelah menghafalnya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sufyan an Asim bi hadzal isnad nahwah. Bab yang ke-19, riwayat 2926. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Wahhab al-Warraq al-Baghdadi qala hadatsana Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Ibn Jurayj an al-Muttalib bin Abdullah bin Hattab an Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat, telah ditunjukkan, telah dipersembahkan, ditunjukkan kepada Nabi amalan-amalan umat Nabi dan dosa-dosa umat Nabi. Maka sabda Nabi telah ditunjukkan, dipersembahkan alayya, kepadaku, ujuru ummati, semua pahala-pahala umatku. Semua ditunjukkan. Kalaulah umat kamu buat ni, maka ini pahala dia. Kalaulah umatku buat ini ganjaran dia. Hatta sehinggakan sabda Nabi, al-quzatu, orang yang mengeluarkan debu. Al-quzah ni maksudnya apa? Kotoran-kotoran kecil, debu, benda-benda yang kecil. Sebab itu kita lihat kepada qawata pada baris yang kelima daripada bawah. Apakah maksud al-quzah? Qala Turbashti, al-quzah ma yaqa'u fil aini min turab au tibn au wasah. Kotoran yang mana pada waktu itu kita nampak dekat mata. Kotoran yang kecil, debu. Maka barang siapa yang mengeluarkan debu daripada mana? Yukhrijuha, yang dikeluarkan daripada masjid. Pahala itu pun ditunjukkan kepada Nabi. Sebab itu orang-orang dulu bila dia nampak kotoran dekat masjid, dia kutip, dia bawa balik. Kenapa? Hadis yang macam ni, bahawa ditunjukkan kepada Nabi pahala. Hatta pahala orang yang mengeluarkan kotoran daripada masjid ditunjukkan kepada Nabi. Besar pahala dia. Kita kadang-kadang kita bawa sampah ke masjid, sepatutnya kita kena keluarkan kotoran walaupun sekecil-kecilnya daripada masjid. Pahala yang besar sabda Nabi SAW. Kemudian sabda Nabi, telah dipersembahkan, ditunjukkan kepadaku, zunubu ummati, dosa-dosa umatku, falam ara zamba, maka aku tidak melihat satu dosa a'zam, yang lebih besar daripada surah daripada Al-Quran ataupun ayat daripada Al-Quran, utiyaha, yang telah dikurniakan rajulun, kepada seseorang, summa nasiyaha, kemudian dia lupa. Tidak ada dosa sabda Nabi yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada seseorang itu yang dia hafal Quran kemudian dia lupa. Yang mana selalunya kebanyakan waktu manusia itu lupa kerana dia tak baca. Dia lupa kerana dia tidak baca. Tak ada dosa besar yang lebih besar daripada itu sabda Nabi. Kenapa? Maka lihat kepada qawata. Lihat kepada qawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang pertama, kata At-Turbashti. Pada baris yang kedua, minta maaf. Wa innama qala utiyaha. Hanya saja Nabi menyebut utiyaha, kurniaan. Kenapa? Walam yakul hafizaha. Nabi tidak menyebut orang itu hafal Al-Quran. Kenapa? Liyunabbiha, untuk memberi peringatan bahawa itu adalah satu nikmat yang sangat besar yang Allah telah kurniakan kepadanya. Liyaquma biha wa yashkuru maulaha, yang sepatutnya orang yang hafal Al-Quran dia kena bersyukur. Falamma nasiyaha, apabila seseorang yang dah hafal Al-Quran lupa Al-Quran, ka'annahu, seolah-olah dia telah mengkufuri dan tidak menghargai nikmat tersebut. Dan tak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat Al-Quran. Maka sebab itu Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih besar daripada orang yang Allah dah bagi Al-Quran untuk diingat, tapi dia lupa. Dan kenapa manusia lupa? Sebab tak baca, sebab tak ulang, sebab pada waktu itu tidak mengulang kajiannya. Tak ada sebab lain. Tak ada sebab lain. Orang yang baca novel setiap hari tajuk yang sama pun dia boleh hafal. Orang yang tengok movie, drama, cerita yang sama setiap hari, dia boleh hafal dialog.
Orang yang pada waktu itu dengar lagu setiap hari, dia boleh hafal Al-Quran yang Allah telah sebut sebagai kami telah mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran, kami telah mudahkan Al-Quran. Maka kalaulah dia hafal dia lupa, kata para ulama, itu adalah kerana dia pilih untuk tidak menjaga, membaca dan pada waktu itu mengulang kajinya sentiasa. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada sudut ini. Kata Imam Tirmizi, dan aku telah bermuzakarah hadis ini dengan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tidak mengetahui tentang hadis ini, wastaghrabah, dan menganggapnya asing dan gharib. Imam Bukhari tidak tahu tentang hadis ini. Berkata Imam Bukhari, dan aku tidak mengetahui bagi Muttalib bin Abdullah bin Hantab sebarang simak daripada seorang pun daripada kalangan sahabat Nabi kecuali sabdaan Nabi, haddatsani man syahida khutbatan Nabi. Kata Imam Tirmizi, dan aku telah mendengar Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi berkata, kami tidak mengetahui untuk Muttalib sebarang sama daripada seorang pun daripada sahabat Nabi. Telah berkata Abdullah, wa ankara, dan telah mengingkari Ali ibn al-Madini bahawa Muttalib pernah mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang seterusnya berkenaan tentang Nabi tidak menyukai seorang yang ada Al-Quran dan dia meminta-minta kepada manusia, mengemis kepada manusia melalui Al-Quran yang dia ada. Nabi tak suka. Nabi tidak suka perbuatan tersebut. Daripada sudut pada waktu itu meminta upah kerana masa mengajar, itu diharuskan dalam mazhab Syafi'i. Akan tetapi jangan dijadikan Al-Quran sebagai perantaraan untuk mengemis dan meminta-minta. Riwayat 2927. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan an al-A'mash an Khaythama an al-Hasan an Imran bin Husain, daripada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda telah melewati ala qari'in kepada seorang pembaca Al-Quran, yaqra, yang membaca Al-Quran. Summa, kemudian setelah selesai membaca Al-Quran, sa'ala, dia meminta-minta kepada manusia. Ini Imran bin Husain. Imran bin Husain nampak ada orang sedang baca Al-Quran dan selepas itu meminta-minta kepada manusia. Fastarja'a, maka Imran bin Husain telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja' bermaksud ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man qara al-Quran, barang siapa membaca Al-Quran, falyas'alillah, maka hendaklah dia meminta kepada Allah. Fa innahu, kerana sesungguhnya, sayaji'u qauman, kelak akan datang sekelompok manusia, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, yas'aluna bihin nas, mereka meminta-minta melalui Al-Quran akan manusia. Maka itu tak disukai oleh Nabi SAW. Berkata Mahmud perawi hadis, Khaisamah Al-Basri yang telah diambil riwayat daripadanya oleh Jabir Al-Ju'fi, beliau bukanlah Khaisamah bin Abdurrahman, beliau orang yang lain. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, dan Khaisamah ini beliau adalah seorang ulama daripada Basrah yang dikenali dengan gelaran Abu Nadar. Qadrawa telah meriwayat, beliau telah mengambil hadis daripada Anas bin Malik beberapa hadis. Wa Qadrawa dan Jabir Al-Ju'fi telah mengambil hadis daripada Khaisamah beberapa hadis. Riwayat 2928. Wa bi ilahi qala hadatsana, kunci dekat atas katil. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Ismail Al-Wasiti qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Abu Farwah Yazid bin Sinan an Abil Mubarak an Suhaib radhiyallahu anhu, daripada sahabat Nabi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amana, tidak beriman, manistahalla, orang yang menghalalkan maharimah, tidak beriman dengan Al-Quran, orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, tidak dikira beriman. Ada dua maksud. Satu maksud yang pertama, lihat kepada sinhara baris yang kedua terakhir. Makna yang pertama, kalaulah dia benar-benar menganggap halal sesuatu yang Al-Quran telah haramkan, itu memang automatik jadi kafir.
sebab dia telah mengingkari satu ayat daripada Al-Quran. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, al-zahir annal murada bi istihlalil maharim adamul istinabi anha. Maksud yang kedua, orang yang menghalalkan yang haram adalah dia tidak meninggalkan perbuatan maksiat yang Al-Quran larang. Dia baca Al-Quran tapi dia tak tinggalkan, dia masih buat dosa tersebut. Maka mengikut pandangan itu, maka Al-Quran, Nabi memberi amaran. Macam mana baca Quran tapi tak tinggalkan maksiat dan dosa? Itu makna yang kedua. Nabi memberi amaran. Bukanlah maksud dia kafir. Tapi kadang-kadang kita nampak banyak zaman kita, orang yang pada waktu itu menolak sebahagian daripada Al-Quran. Contoh, pada waktu itu dia menolak, kalaulah dia tidak mengamalkan itu belum lagi, tapi kadang-kadang dia menolak. Dia kata, mana ada ayat tentang menutup, ayat tentang hijab tak ada. Ataupun pada waktu itu dia mencela Saidina Abu Bakar, ataupun apa-apa yang jelas dalam Al-Quran ada sebutkan. Maka hadis ini memberi amaran, tidak beriman dengan Al-Quran orang yang pada waktu itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran, tidak dikira iman dia. Maka ada dua makna pada sabdaan tersebut yang kita telah kongsikan. Wa qad rawa, kata Imam Tirmizi, dan sungguh telah meriwayatkan Muhammad bin Yazid bin Sinan daripada ayahnya, hadis ini fazada, dan ada penambahan dalam sanad tersebut daripada Mujahid, daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Suhaib. Walam yutaba'u, dan tidak disokong Muhammad bin Yazid dalam periwayatannya, dan beliau adalah seorang yang lemah, dan Abul Mubarak pula adalah seorang perawi yang majhul. Hadis ini, kata Imam Tirmizi, sanadnya tidaklah begitu kuat. Wa qad khulifa, dan sungguh telah bercanggah pendapat Waqi' dalam periwayatannya. Maka berkata Muhammad, Abu Farwah Yazid bin Sinan Ar-Ruhawi, laisa bihadisihi, tidak mengapa dalam periwayatan hadisnya, kecuali riwayat anaknya Muhammad daripadanya, kerana anaknya mengambil hadis-hadis yang mungkar daripada ayahnya. Ini semua tentang perbahasan perawi. Riwayat 2929. Wabihi ilaihi qala hadatsana Hasan bin Arafah qala hadatsana Ismail bin Ayyash an Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Uqbah bin Amir, daripada sahabat Nabi Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, sama pahala seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan. Sama. Lalu dua bagus. Baca Al-Quran dengan suara kuat pun bagus, baca Al-Quran dengan suara perlahan pun bagus. Sama seperti orang yang sedekah secara terbuka dan secara sembunyi-sembunyi. Tapi mana satu lagi afdal, iaitu baca Al-Quran dengan perlahan. Itu pandangan para ulama. Wal musirru, dan orang yang membaca Al-Quran dengan perlahan adalah seperti kal musirri bisadaqah, orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kata Imam Tirmizi, dan maksud hadis ini adalah alladhi yusirru bi qiraatil Quran, orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan, afdal, adalah lebih afdal daripada orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Lianna, kerana sesungguhnya sedekah secara sembunyi adalah lebih afdal di sisi para ulama daripada sedekah secara terbuka. Maka sebab itu Nabi beri perumpamaan yang sama. Wa innama makna, dan sesungguhnya maksud daripada hadis ini di sisi ahli ilmu, likai ya'mana rajul, bahawa galakan untuk membaca perlahan supaya pembaca Al-Quran selamat daripada sifat ujub, menunjuk-nunjuk. Sebab itu Nabi galakkan membaca Al-Quran dengan perlahan. Lianna alladhi yusirru bil amal, kerana sesungguhnya orang yang melakukan secara sembunyi amalan, la yukhafu alaihi al-ujub, tidak ditakuti ke atasnya sifat ujub, sifat menunjuk-nunjuk. Ma yukhafu, sebagaimana dikhawatiri sifat ujub ke atas orang yang beramal secara terbuka. Maka sebab itu dua-dua bagus. Baca Quran kuat ke perlahan, dua-dua bagus. Tapi hadis ini menunjukkan baca Al-Quran dengan suara perlahan lebih afdal.
Kemudian Imam Tirmizi membawakan hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan surah-surah yang bermula daripada perkataan subhana, yusabbihu, sabbaha ataupun sabbih. Ini kelebihan surah-surah tersebut. Dan Nabi kerap membaca surah-surah ini sebelum tidur, yang mana jumlahnya banyak. Riwayat 2930. Wa bi ilayhi qala hadatsana Salih bin Abdullah qala hadatsana Hammad bin Zaid an Abi Lubabah qalat Aisyah, telah berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanam, tidak pernah tidur sehinggalah Nabi membaca surah Bani Israel Al-Isra, Waz-Zumar dan juga surah Az-Zumar. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan Abu Lubabah beliau adalah salah seorang ulama berasal daripada Basrah. Qadrawa telah mengambil hadis daripadanya Hammad bin Zaid lebih daripada satu hadis. Beliau juga dikenali dengan nama Marwan. Wa bi ilaihi qala hadatsana bizalika Muhammad bin Ismail fi kitab at-tarikh. Riwayat 2931 masih lagi berkenaan tentang kelebihan surah-surah yang dikenali sebagai Al-Musabbihat. Wabi ilaihi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Baqiyah bin Al-Walid an Bahir bin Sa'ad an Khalid bin Ma'dan an Abdullah bin Abi Bilal an Irbad bin Sariyah, daripada sahabat Nabi Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul musabbahat ataupun musabbihat. Nabi membaca surah-surah yang ada menyebut tentang perkataan tasbih. Apakah surah-surah tersebut? Lihat kepada sinhara baris yang ketiga. Itulah surah-surah yang dimulakan dengan subhana, sabbaha, yusabbihu dan sabbih, yang mana ianya ada merangkumi beberapa surah. Surah Al-Hadid, surah Al-A'la, surah Al-Isra dan juga surah Al-Jumu'ah. Banyak surah yang bermula daripada sabbaha dan yusabbihu. Maka Nabi akan baca surah-surah ini qabla an yarkud, sebelum tidur. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya pada surah-surah ini ada satu ayat, yang mana satu ayat tersebut lebih baik daripada 1000 ayat Al-Quran. Dan apakah ayat tersebut? Nabi tak sebut. Namun sebahagian para ulama berpandangan ayat tersebut adalah penghujung suratul Hasyr. Sebab itu Imam Tirmizi bawakan pada bab berikut riwayat 2932 berkenaan tentang kelebihan membaca penghujung surah Al-Hasyr, huwallahu allazi la ilaha illahu, ataupun bermula daripada law anzalna. Itu adalah penghujung surah Al-Hasyr mempunyai kelebihan yang tersendiri. Riwayat 2932. Wa bi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Wailan qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala hadatsana Khalid bin Tahman Abu Al-Ala Al-Khaffaf qala hadatsani Nafi ibn Abi Nafi an Ma'qil bin Yasar, daripada sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar daripada Nabi SAW baginda bersabda, barang siapa membaca pada waktu pagi 3 kali A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dan dia membaca penghujung wa qara'a, dan dia membaca 3 ayat terakhir daripada penghujung surah Al-Hasyr. Lalu dia membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr, iaitu bermula daripada huwallahu allazi. Lalu barang siapa membaca auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali, dan dia baca 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Hasyr, dalam sebahagian riwayat menyebut daripada law anzalna, wakalallahu, maka Allah mengutuskan dengan sebab bacaan itu 70,000 malaikat yusallun, yang akan terus-menerus mendoakan dia sampai petang. Dan barang siapa membaca amalan yang sama, dan kalaulah dia mati pada waktu hari tersebut, maka dia dikira sebagai mati syahid. Dan barang siapa membacanya pada waktu petang, akan beroleh kedudukan yang sama. Maka ini pun kita dah baca dalam kitab Al-Azkar 3 kali a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, dan kemudian membaca penghujung suratul Hasyr. 2 kelebihan: 70,000 malaikat akan mendoakan dia, dan kalaulah mati dalam keadaan syahid. Kita akan sambung pada jam 2.30 nanti insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, jumpa lagi.